Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan izin daripada Allah Ta'ala untuk kita sama-sama dapat menyambung kembali tadabbur kita bagi surah Al-Infitar. Dan insya-Allah kita akan menyambung semula pada ayat yang ke-17. Kenapa dia 16 ke Ustaz? Kejap ya, kenapa dia tak boleh? 16 tak habis ke sekejap? Sekejap ya, saya scroll je. Dah lambat pula. Mana dia punya tempat scroll tapi ni tak ada. Ni 12. 16. 16. Habis dah kan? Tadabbur dan 2. Habis. Ha? Tadabbur 2 habis dah. 16 tu. Tadabbur 2. Tadabbur 1 dah kot. Tadabbur 1. Ni yang tadabbur 1 ni. Dahsyatan siksa api neraka. Kalau yang saya punya saya tulis sampai tadabbur 2 permintaan Permintaan ahli neraka. yang ditolak. Ya. Yang ni belum lagi. Tak habis. Oh, ni belum. Tak tahulah yang saya sebab saya tak tulis tu, maksud saya ingat tak habis lagi lah. Okey. Jadi kita pergi kepada perkara yang kedua, tadabbur berkenaan dengan permintaan ahli neraka yang tertolak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala pada firman-Nya, wa ma hum 'anha bighaibin. Dan mereka ahli neraka itu sentiasa berada dalam azab siksanya dan tidak ghaib mereka daripadanya. Maknanya ahli neraka itu mereka akan kekal di dalam neraka Allah Ta'ala dan mereka sama sekali tidak akan dapat melepaskan diri ataupun tak mampu untuk mereka mati di dalam neraka itu ataupun mereka dapat keluar kembali daripada neraka tersebut. Oleh kerana itu, ahli neraka telah memohon kepada Allah Ta'ala dengan beberapa permohonan dan permintaan agar mereka dapat diberikan ruang dan peluang dikeluarkan mereka daripada neraka Allah. Jadi di sini ada 5 jenis permohonan dan permintaan yang telah dipohonkan oleh ahli-ahli neraka. Yang pertama, mereka mohon agar dihidupkan kembali ke dunia. Mereka pinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka kehidupan. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengurniakan kepada mereka nyawa dan hayat untuk kali yang keduanya agar mereka dapat pulang semula ke alam dunia bagi tujuan untuk mereka
melakukan amal soleh dan beriman kepada Allah Ta'ala, agar dengan sebab keimanan dan amalan itu dapat melepaskan mereka daripada siksaan api neraka Allah di hari akhirat. Ini kita boleh lihat melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Quranul Karim. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ini untuk kami pulang semula ke dunia. Fa in 'udna, jika kami tetap kembali juga kali yang kedua ke dalam neraka ini, fa inna zalimun, maka kami telah pun menerima bahawasanya kami adalah orang yang berbuat zalim. Begitu juga dalam ayat Al-Quran yang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, pulangkanlah kami semula ke alam dunia untuk kami berbuat amal yang salih, sesungguhnya kami telah melakukan perbuatan yang zalim. Ya, kami telah melakukan perbuatan yang zalim. Baik. Ini adalah permintaan yang pertama yang dipinta oleh mereka. Ya, permintaan yang pertama yang dipinta oleh mereka ini untuk diberikan kehidupan yang kedua ke alam dunia supaya mereka dapat memperbaiki diri mereka dan kembali beriman pada Allah, namun ia tidak diterima oleh Allah Ta'ala sama sekali. Yang kedua, mereka mohon dikeluarkan daripada neraka. Ini disebutkan berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala rabbi akhrijni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah aku. Ya Allah, ya Tuhanku, keluarkanlah aku daripada neraka ini supaya aku tidak dibangkitkan di dalam neraka ini. Maka ini menunjukkan mereka minta supaya mereka dikeluarkan, daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka tidak termasuk di dalam golongan-golongan ahli neraka. Di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya ahli neraka tu minta dan pohon kepada Allah agar Allah mengeluarkan mereka daripada neraka Allah, supaya mereka tidak lagi dibangkitkan di hari akhirat di dalam neraka itu. Sebaliknya mereka dibangkitkan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi, permintaan kedua mereka ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Allah Taala tidak memperkenankan sama sekali. Baik. Yang ketiga, mereka mohon agar mereka dimatikan. Kalau mereka tak dapat dihidupkan, mereka pohon agar mereka dimatikan. Maknanya biarlah mereka tidak hidup sama sekali di dalam neraka. Setelah mereka diseksa, setelah mereka diazab, setelah mana mereka itu diberikan hukuman oleh Allah SWT, mereka memohon dan mereka meminta supaya mereka dimatikan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu, dan supaya mereka tidak lagi dibangkitkan semula. Maknanya mereka tidak dihidupkan semula di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala itu setelah mana mereka dimatikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Taala menyatakan wa qalu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Apabila mereka berkata kepada malaikat Malik, penjaga neraka, wahai Malik, beritahulah kepada Tuhanmu, yaqdi alaina, matikanlah kami di dalam neraka ini.
Maka Allah SWT menjawab, qala innakum makithun. Sesungguhnya kamu tetap akan kekal di dalam neraka ini dan kamu tidak akan mati sama sekali. Maksudnya kamu akan kekal hidup di dalam neraka ini dan sama sekali kamu tidak akan mati di dalam neraka itu. Maka ini adalah permintaan ahli neraka apabila mereka pohon dan mereka meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta kepada malaikat Malik dan meminta kepada malaikat Malik supaya mereka dimatikan setelah diazab di dalam neraka Allah Taala dan mereka tidak lagi diberikan nyawa dan tidak dihidupkan semula, namun mereka tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka tetap akan diberikan kehidupan yang berikutnya. Mereka tetap diberikan kehidupan yang berikutnya. Ini mereka tetap diberikan nyawa kembali. Itu adalah permintaan yang ketiga mereka ditolak oleh Allah. Maknanya Allah tetap menghidupkan mereka walaupun mereka tetap memohon agar diberikan kematian. Dan yang keempat yang mereka pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka pohon agar diberikan keringanan azab. Mereka minta agar mereka diberikan keringanan azab dan juga diberikan istirahat. Diberikan kerehatan daripada azab, diberikan dari keringanan daripada azab dan kerehatan daripada azab. Namun Allah tetap tidak berhenti daripada memberikan azab kepada mereka dan tidak akan diringankan kepada mereka akan azab itu sama sekali. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah rakamkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Ketika mana Allah Taala menceritakan, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan dengan permintaan mereka. Umpamanya mereka mengatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di mana Allah menyatakan Rabbana yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Wahai Tuhan kami, ringankanlah bagi kami satu hari siksaan azab neraka ke atas kami. Bahkan Allah Ta'ala jawab, fala yukhaffafu anhum, tidak akan diringankan pada mereka min azabiha, daripada azab itu sekalipun. Allah takkan ringankan. Permintaan mereka ditolak. Dan yang kelima, mereka memohon sedikit daripada habuan nikmat syurga agar dikurniakan kepada mereka kerana mereka ingin mengecapi nikmat syurga itu walaupun sedikit. Ini sama juga seperti mana yang disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ada dalam satu ayat Al-Quranul Karim yang mana dalam suratul Al-A'raf Allah berfirman, wa nada ashabul a'rafi wa nada ashabun nari ashabal jannah. Apabila ahli neraka itu telah menyeru dan memanggil ahli syurga. Ahli neraka menyeru dan memanggil ahli syurga. An afidu alaina minal ma. An afidu alaina minal ma. Dia meminta supaya diberikan kepada mereka beberapa titisan air daripada sungai yang terdapat di dalam syurga. Au mimma razaqakumullah, ataupun memberikan kepada mereka apa-apa rezeki daripada makanan, tempat tinggal, tempat berteduh dan sebagainya. Maka jawab ahli-ahli syurga kepada mereka, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun mengharamkan
ianya ke atas orang-orang yang kafir. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya permintaan yang kelima mereka adalah mereka mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala ringankan untuk mereka azab, ya, meringankan untuk mereka azab, tapi tak diterima. Kemudian mereka minta supaya Allah mengurniakan kepada mereka secebis atau sedikit daripada nikmat syurga, namun Allah Ta'ala juga menolaknya dan mengharamkan ke atas mereka sama sekali. Baik. Sekarang ni kita tengok pada ayat yang ke-17. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ, yang bermaksud, dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Setelah Allah bagi tahu yang ahli neraka tak boleh lari daripada neraka Allah, kemudian Allah Ta'ala tanya kepada mereka, kenapa mereka tidak lagi mahu mengambil pengajaran dan merasa insaf dengan peringatan, siksaan dan azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat itu. Tahukah mereka bagaimana kedahsyatan hari kiamat tersebut apabila dia terjadi? Ini pada ayat yang ke-17. Sebab selepas Allah memberitahu keadaan nasib orang kafir di hari kiamat, Allah nak bagi mereka sedar, Allah nak bagi mereka insaf, Allah nak bagi lagi mereka petunjuk supaya mereka kembali beriman dan meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Allah peringatkan pada mereka lagi. Allah Ta'ala mengatakan, tahukah kamu bagaimana dahsyatnya hari pembalasan itu apabila ia benar-benar terjadi atau apabila ia benar-benar berlaku. Ya, maknanya Allah remind mereka balik. Ya, Allah peringatkan kepada mereka balik supaya mereka merasa takut dengan hari kiamat itu, kerana telah Allah ceritakan sebelum ini pada mereka bahawasanya pada hari kiamat itu disediakan pada mereka siksaan azab api neraka Allah yang amat dahsyat. Baik, sekarang ni kita tengok tadabbur yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-17. Daripada ayat yang ke-17 ini, yang pertamanya, tidak dapat mengetahui akan segala hal yang gaib di dunia ini daripada hal-hal yang berkaitan dengan hari akhirat, melainkan melalui wahyu daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Berdasarkan ayat 17 ni, Allah Ta'ala tanya orang kafir, apakah mereka tahu bilakah berlakunya hari kiamat? Apakah mereka tahu bagaimana kedahsyatan hari kiamat itu apabila dia berlaku, kehancurannya? Dan apakah mereka tahu apa yang terjadi kepada diri mereka sendiri dan manusia yang lain ketika mana berlakunya peristiwa kiamat itu? Dan apakah mereka tahu bagaimanakah keadaan nasib manusia dan nasib mereka pada hari kiamat? Jadi ini semua adalah merupakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perkara gaib. Kerana kita tidak tahu bila kiamat, kita tidak tahu bagaimana hisab kita di akhirat, kita tidak tahu sama ada Allah menerima amalan kita ataupun bagaimana. Kita tidak tahu bagaimana penghisaban kita. Kita juga tidak tahu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan tempat kembali kita. Sama ada tempat kembali yang baik ataupun bagaimana, kita tidak tahu. Sebab ia adalah merupakan persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Maka oleh disebabkan kerana itu, kata para ulama, tidak ada jalan untuk manusia mengetahui hal-hal ini melainkan apa yang diceritakan dan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul melalui Quran ataupun melalui
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada melalui Quran atau melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya seseorang itu tidak boleh bercakap tentang perkara gaib, melainkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka terima daripada Al-Quran dan apa juga yang telah pun datang dan mereka terima daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam erti kata yang lain hanya boleh diketahui melalui jalan wahyu semata-mata. Ya, selain daripada jalan wahyu, tidak boleh manusia mengetahui hal gaib sedikit pun. Ya, seperti mana firman Allah, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasul. Kata Allah Taala, aku tidak akan menzahirkan pengetahuan gaib itu kepada sesiapa pun melainkan sebahagian daripada para rasul yang telah kami wahyukan kepada mereka. Hanya sebahagian para rasul saja yang Allah Subhanahu Wa Taala khabarkan kepada mereka mengenai hal yang berkaitan dengan perkara-perkara gaib. Baik. Jadi maknanya apa dekat sini pengajaran yang boleh kita ambil melalui tadabbur ini? Yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara gaib, kita hanyalah dituntut untuk mengimaninya, meyakininya, mempercayainya tanpa mempersoalkannya atau mempertikaikannya dengan akal dan rasional kita, hanya disebabkan kerana kita tak dapat melihatnya atau kita tidak dapat menyaksikannya pada waktu ini. Bukanlah bererti benda tu kita tak nampak atau benda tu belum kita lihat, bererti benda itu tidak benar. Itu pun tak betul. Sebaliknya, ia adalah merupakan sesuatu yang pasti dan juga merupakan sesuatu yang benar. Baik, pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil, sebab ayat tadi tu Allah Ta'ala menerangkan bagaimana orang-orang kafir, mereka tidak percaya pada hari kiamat dan tidak merasa takut dengan kedahsyatannya kerana mereka kata itu adalah perkara gaib yang mereka tidak ketahui. Bila mereka tidak ketahui, maknanya mereka mengatakan perkara itu adalah merupakan cerita yang dongeng, ataupun perkara itu adalah merupakan perkara yang direka-reka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat pengajaran yang kedua. Wajib beriman pada hari kiamat dan segala kejadian dan peristiwanya kerana ia adalah tanda kesempurnaan iman. Bukan tanda-tanda iman, tanda kesempurnaan iman. Maka di sini juga menunjukkan pada kita melalui ayat yang ke-17 ni, menjelaskan kepada kita bahawasanya wajib kita beriman pada hari kiamat. Bila Allah Ta'ala tanya, tahukah kamu apakah hari kiamat yang dahsyat itu? Maknanya Allah suruh kita tahu tu adalah maknanya tahu dalam makna beriman. Bukannya tahu dalam erti kata ada maklumat. Sebab kita kena faham, mengetahui dalam bahasa Arab memberi kepada dua maksud. Pertama, mengetahui dalam erti kata kita memiliki maklumat yang banyak. Contoh, saya tahu tentang anak saya. Maksudnya kita memiliki banyak maklumat tentang anak kita. Tapi bila kita berbicara tentang hari kiamat, bila kita kata kita tahu hari kiamat, bukan maksudnya kita memiliki banyak maklumat tentang hari kiamat. Bila hari kiamat, apa keadaan yang berlaku pada hari kiamat, orang mana yang terima dengan buku kanan, orang mana, siapa, kita bagaimana, kita tak tahu. Tapi maksud tahu dekat sini adalah merujuk kepada makna dan merujuk kepada maksud beriman. Kita beriman seolah-olah kita tahu.
Sebenarnya kita tak tahu. Tapi iman itulah menggambarkan seolah-olah kita mengetahuinya, tetapi kita tidak mengetahuinya melainkan pada kadar ilmu yang diberitahu oleh Allah dan Rasul. Walaupun apa yang Allah dan Rasul bagi tahu kepada kita tentang kiamat ni amat sedikit, tapi kita beriman dengannya seolah-olah kita mengetahuinya dengan sesuatu yang banyak. Ya, walaupun maklumat yang kita tahu tentang kiamat ni tak banyak, tapi kita wajib beriman 100% terhadap kiamat ini seolah-olah kita mengetahui perkara yang banyak tentangnya. Ya, kerana itu cara kita beramal, cara kita berinteraksi, cara untuk kita menyatakan keimanan kita kepada hari kiamat tersebut. Dan kita kena fahami bahawasanya beriman kepada hari kiamat ini bukan sekadar kita percaya, bukan sekadar kita yakin, ya, tetapi beriman pada hari kiamat ini juga untuk menunjukkan tanda kesempurnaan iman itu adalah kita mempersiapkan bekalan dan amalan yang kita lakukan di dunia, yang kita meyakini dan kita menginginkan dan kita mengharapkan ganjarannya yang kita akan peroleh di hari akhirat kelak, yang itu yang lebih dikejar dan menjadi keutamaan kita berbanding apa yang kita perolehi daripada dunia ini. Yang ketiga, membuat persediaan dan bekalan menghadapi hari kiamat. Ini yang saya sebut tadi tu. Di antara maksud yang Allah Ta'ala sampaikan, tahukah kamu apakah itu hari kiamat? Maknanya Allah bukan sekadar menyuruh kita tahu itu dalam erti kata beriman. Tapi Allah Ta'ala juga menyuruh kita, bila kita nak tahu tentang hari kiamat, kita bukan sekadar untuk beriman, tetapi kita kena membuat persediaan amalan kita untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Mempersiapkan bekalan dan juga mempersiapkan amalan kita untuk menuju kepada hari akhirat kelak. Ya, untuk menuju kepada hari akhirat kelak. Okey, sekarang ni saya nak sharekan beberapa persediaan daripada amalan yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita pada hari kiamat kelak nanti. Dia ada beberapa amalan yang sangat penting daripada amalan yang perlu untuk kita usahakan supaya ia memberikan manfaat kepada kita di hari akhirat kelak. Ulama membahagikan kepada 4 cabang ni. Saya tak sempat nak masukkan dalam nota ini. Ini secara ringkasan saja saya buat. Yang pertama ada 4 cabangnya. Yang pertamanya, persediaan menghadapi hari kiamat itu adalah persediaan permulaan kiamat, yakni persediaan menghadapi alam barzakh. Kerana tempat persinggahan yang pertama dalam perjalanan manusia untuk menuju hari kiamat, mereka perlu menuju permulaan kiamat yang disebut sebagai kiamat kecil terlebih dahulu, yakni alam barzakh. Jadi persediaan yang pertama untuk manusia menghadapi hari akhirat adalah persediaan dia menghadapi kematian dan persediaan dia untuk menghadapi kehidupan di alam barzakh. Persediaan dia menghadapi kematian adalah dengan istiqamahnya amalan supaya ia mendapatkan pengakhiran kehidupan dalam husnul khatimah. Ya, dia istiqamahkan dalam amalan supaya
dia mendapatkan pengakhiran amalan dalam kebaikan. Karena Allah SWT menjanjikan kepada orang-orang yang beristiqamah bahawasanya Allah akan menghadiahkan kepada mereka pengakhiran nyawa dan pengakhiran kehidupan yang terbaik. Allah dah janji dah. Kalau mereka ini benar-benar istiqamah, Allah janji pengakhiran hayatnya Allah akan matikannya di dalam pada amalan yang dia istiqamahkan atau yang dia lazimi. Ini bertepatan dengan sebuah hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda bersabda, "An-nasu yamutuna ala ma'asha alaihim." Manusia itu akan dimatikan oleh Allah Ta'ala mengikut kepada amalan yang menjadi kebiasaan atau yang menjadi kelaziman baginya mengerjakannya semasa hayat hidupnya. Maknanya baginda menjelaskan kepada kita setiap orang dia itu akan dimatikan oleh Allah mengikut amalan yang menjadi seharian dan juga yang menjadi lazim dikerjakan padanya setiap masa. Sebab itulah dalam hidup kita ni kita perlu mencari dan mengisi ruang waktu dan ruang masa dalam kehidupan kita untuk kita menyusun satu amalan yang boleh kita kekal dan istiqamah mengerjakannya setiap masa supaya Allah memilih kita untuk kita dimatikan di atas amalan itu. Ya, kerana manusia akan dimatikan di atas amalan yang menjadi kebiasaannya dan dia juga akan dibangkitkan di atas amalan yang ia mati pada. Dia juga akan dibangkitkan di atas amalan yang ia dibangkitkan daripadanya. Yang ia dibangkitkan daripadanya. Maka ini menunjukkan kepada kita betapa penting membuat persediaan yang pertama ini. Persediaan yang kedua menghadapi bekalan kiamat, persediaan kita menghadapi alam barzakh. Persediaan yang utama menghadapi alam barzakh adalah beberapa amalan yang perlu untuk kita siap siagakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik, sanad yang hasan, di mana baginda menyatakan bahawasanya baginda ada menyatakan bahawasanya tentang beberapa amalan ini. Dalam hadis baginda mengatakan apabila jenazah itu diletakkan dalam kubur, maka mereka akan mendatangi daripada arah kepalanya. Lalu datanglah salatnya. Yang pertama sekali, kita kena jaga salat. Salat yang fardu, yang terdahulu, yang ditinggalkan, kita gantikan dan sempurnakan. Kemudian perbanyakkan salat malam untuk menjadikan kubur kita tidaknya sunyi dan tidaknya gelap. Melazimkan dengan salat sunat rawatib dan juga melazimkan dengan salat duha dan melazimkan dengan pelbagai lagi salat sunat yang lain daripada yang fardu maupun yang sunat. Yang pertama. Yang kedua, bila malaikat mendatangi arah kepala, malaikat tidak mendapatkan jalan, malaikat mendatangi dari sebelah arah kanannya. Di sebelah kanan, lambung kanannya. Maka terlihatlah padanya akan amalan sedekah ataupun amalan daripada zakat dan sedekahnya. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya betapa penting membuat persediaan melalui sedekah. Betapa penting kita membuat persediaan melalui sedekah. Kerana sedekah adalah merupakan salah satu daripada amalan yang menghalangi malaikat mendatangi arah kanan dan mendatangi arah kiri jenazah itu. Lalu malaikat datang daripada arah hadapan.
Daripada arah hadapan disebutkan datanglah padanya ibadat puasanya. Lepas kita jaga semayang, kita banyakkan berbuat kebajikan. Yang ketiganya adalah kita memperbanyakkan puasa sunat. Ya, kalau tak boleh puasa hari putih, kalau tak boleh hari putih kita buat puasa Isnin Khamis, tak boleh Isnin Khamis kita buatlah puasa mana yang kita termampu. Mana puasa yang kita termampu, sekurang-kurangnya kita cuba hidupkan ibadah puasa dalam kehidupan kita. Kemudian yang keempat, bila tak dapat mendatangi arah hadapan, malaikat akan mendatangi daripada arah belakangnya. Maka bila datang daripada arah belakang, maka datanglah kepadanya yang disebutkan sebagai amalan bacaan Al-Quran. Kerana dalam hadis baginda menyatakan bahawasanya Al-Quran was-siyam yashfa'an li sahibihima. Quran dan puasa adalah amalan yang paling efektif, amalan yang paling cepat, amalan yang paling pantas datang membela dan memberikan dinding sokongan kepada mereka yang menghadapi fitnah kubur. Sebab tu kita kena perbanyakkan bacaan Quran. Ya, kerana arah belakang ni menunjukkan seseorang yang bangun daripada tidurnya, orang yang bangun daripada malasnya, orang yang bangun daripada kepenatannya, ya, semata-mata untuk membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah malaikat akan mendatangi daripada arah kakinya. Dan daripada arah kaki itulah munculnya padanya yang disebutkan sebagai yakni amalan jihadnya, dan juga termasuklah amalan-amalan daripada fisabilillah dan amalan-amalan yang menghubungkan silaturahim. Jadi sebab tu kita perlu memperbanyakkan amalan berbuat kebajikan, membuat amalan-amalan jariah, ya, dan juga memastikan supaya memastikan supaya ruang saluran hidup kita daripada harta kita yang kita nak infakkan itu sentiasa subur, dan sentiasa berkembang. Maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menggantikan bagi kita akan kurniaan-kurniaannya. Ya. Baik. Yang seterusnya, selain daripada silaturahim, selain daripada jihad, dan seluruhlah amalan-amalan lain melalui melalui persediaan menghadapi alam barzakh. Kemudian seterusnya adalah persediaan menghadapi alam akhirat. Antara persediaannya adalah persediaan untuk menghadapi bencana, persediaan untuk menghadapi bencana di padang mahsyar. Kita nak mencari teduhan di bawah arasy Allah. Yakni bagi orang-orang yang melakukan 7 amalan yang disabdakan oleh Nabi SAW, mereka yang akan diletakkan di bawah naungan arasy Allah yang tiada naungan pada hari itu melainkan naungan Allah Ta'ala. Yang ketiga, iaitu mereka yang membuat persediaan untuk menghadapi kesulitan hisab dan diberatkan timbangan al-mizan. Ini panjang kalau kita nak cerita tentang beberapa perkara yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, amalan yang boleh memberatkan timbangan al-mizan, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, takwa kepada Allah, akhlak yang baik, dan beberapa amalan-amalan yang lain lagi. Kemudian yang terakhir adalah amalan yang mempermudahkan perjalanan titian sirat. Seperti mana disebut dalam sebahagian hadis Ahmad, orang yang menjaga silaturahim, orang yang sentiasa berdamai, orang yang sentiasa memperbaikkan orang yang berbalah, termasuk juga di kalangan orang-orang yang memelihara dan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik dan juga dengan sempurna. Baik. Kemudian kita nak pergi pada ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman sekali lagi,
Thumma ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi, apakah jalan yang engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Allah repeat, Allah ulang sekali lagi kepada kita mengenai tahukah kamu apakah itu hari pembalasan. Tapi kali ini Allah guna thumma. Thumma ni dalam bahasa Arab dia merujuk kepada satu jarak tempoh yang panjang. Jadi ada ulama kata ayat 17 yang kita baca tadi, adraka ma yaumuddin, yang Allah Taala tanya, tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Ia adalah merujuk hari pembalasan ketika saat berlakunya peristiwa mahsyar. Adapun thumma ma adraka ma yaumuddin pada ayat 18, tahukah kamu apa yang akan terjadi yang berlaku kepada manusia pada hari pembalasan itu? Yakni maksudnya adalah keadaan manusia apabila sebahagiannya telah masuk ke dalam syurga dan sebahagiannya lagi telah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud bagi ayat yang ke-18. Ayat 17 Allah Taala tanya tentang hari pembalasan adalah untuk merujuk suasana mahsyar, suasana hisab, suasana mizan. Allah nak rujuk dalam situasi itu. Adapun ayat yang ke-18 ini Allah Taala menceritakan tentang tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Ini Allah nak cerita tentang nasib manusia itu, di mana tempat kembali mereka, di mana tempat kesudahan bagi mereka, sama ada syurga Allah Taala, Allahumma amin, atau azab neraka Allah wa'iyadzubillah, ataupun golongan ashabul a'raf yang selama-lamanya mereka itu tidak akan mampu untuk terbang, seperti mana kebebasan, nak katakan terbang ni maknanya bebas, seperti mana orang-orang yang beriman bebas pada hari itu. Sebaliknya, ketika mana mereka dihantar pulang ke tempat kembali mereka, yakni ke neraka Allah, mereka tidak akan lagi dapat bebas untuk pergi ke mana-mana melainkan orang-orang yang beriman. Okay, sekarang kita tengok tadabbur yang pertama. Diperlihatkan dan dizahirkan kedahsyatan hari kiamat dan siksaannya sewaktu dibangkitkan. Ayat ke-18 ni Allah Ta'ala cerita, tadi ayat yang pertama 17, Allah Ta'ala cerita macam mana suasana peristiwa berlakunya hari kiamat. Ayat 18 Allah ulang sekali lagi, Allah nak bagi tahu pula kepada manusia yang kufur, yang ingkar pada hari kiamat ni, tentang bagaimanakah pula kedahsyatan yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia dikala mana mereka dihidupkan kembali di alam mahsyar. Mereka akan diperlihatkan, mereka akan dizahirkan segala bentuk azab, siksaan dan kedahsyatan pada hari kiamat itu. Ya, pada hari kiamat itu. Maka di sini menunjukkan kepada kita pada ayat yang ke-18 ini Allah Ta'ala mengulang, bukan sengaja-sengaja mengulang, tapi ada makna yang berbeza. Yakni maknanya pada hari kiamat itu Allah akan menzahirkan dan memperlihatkan beberapa azab yang dahsyat. Apa misalnya contoh azab yang dahsyat itu? Yang pertama, iaitu Allah mendekatkan matahari dengan kadar sejengkal di atas kepala. Yang kedua, kedahsyatan itu yang Allah zahirkan, manusia akan dapat melihat bagaimana berpeluhnya manusia di kala itu sehingga mereka ditenggelami oleh peluh sendiri. Ya, sehingga mereka ditenggelami oleh peluh sendiri. Dan yang ketiga, Allah menzahirkan kepada mereka kedahsyatan pada hari kiamat itu, iaitu adalah apabila Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada mereka api neraka. Apabila Allah menzahirkan dan Allah mendekatkan mereka kepada neraka dan Allah menyalakan neraka untuk mengepung mereka. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran.
wa burrizatil jahimu lil ghawi. Dan ingatlah dikala mana Allah Ta'ala akan menzahirkan neraka Jahannam itu atau neraka Jahim itu kepada orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala zahirkan api neraka itu. Sama juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain yang Allah sebut waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu Allah akan menzahirkan neraka Jahannam. Bila semua manusia melihat neraka Jahannam itu, maka manusia akan mula teringat tentang segala dosa dan juga kebaikan yang telah mereka lakukan. Ya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan azab atau kedahsyatan yang telah Allah Ta'ala zahirkan pada hari kiamat, selain daripada kedahsyatan hisab, kedahsyatan azab neraka yang telah Allah Ta'ala zahirkan untuk mengepung orang-orang yang tidak beriman. Kemudian antara lainnya yang Allah Ta'ala zahirkan adalah Allah menzahirkan kepada mereka itu tentang bagaimana Allah SWT mengharamkan bagi mereka keampunan dan Allah SWT mengharamkan bagi mereka rahmat, ya, pada ketika itu, sehingga kan tidak ada sesiapa pun yang dapat melepaskan diri mereka melainkan golongan-golongan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Dan yang keduanya, merasainya dengan diseksa dengan pelbagai seksaan. Apa makna wama adraka ma yaumuddin? Tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Maknanya kata para ulama, tahukah kamu bagaimana rasa sakitnya diseksa pada hari kiamat itu? Rasa musibah apinya, kecelakaannya, kesakitannya tidaklah sama dengan apa yang pernah dilalui oleh manusia itu ketika mana di dunia dahulu. Ya, ketika mana di dunia dahulu. Maknanya dekat sini Allah Ta'ala bila tanya tentang tahukah kamu apakah itu hari pembalasan, maknanya Allah bukan tanya kepada mereka apakah bentuk-bentuk azab yang akan mereka lihat saja. Tapi yang keduanya, tahukah mereka bagaimanakah rasa kesakitan, diseksa dan diazab. Bedanya antara seksaan dekat akhirat dengan seksaan kat dunia. Sebab di dunia, orang-orang kafir menyiksa orang yang beriman. Tetapi di hari akhirat, orang-orang kafir ini akan disiksa oleh Allah Ta'ala dan siksaannya berganda-ganda lebih dahsyat yang tidak dapat untuk mereka menzahirkannya, mengkhabarkannya, mengucapkannya, melainkan diri mereka sendiri. Maknanya melainkan mereka sendiri yang mengetahui bagaimana sakitnya diseksa tersebut. Ya? Bagaimana sakitnya mereka diseksa di dalam neraka itu. Ada 4 jenis bentuk siksaan yang mereka akan rasai dan setiap orang akan merasainya sendiri. Pertama di mahsyar, yakni dengan matahari dan peluh. Nombor 2 hisab dan mizan, iaitu kena menunggu lama ketika hisab. Ketika mizan pula adalah dalam keadaan ketakutan mereka kerana nak menunggu keputusan amalan mereka yang mana lebih berat. Kemudian seksaan di sirat, ketika mana mereka melintasi titik sirat, adanya api yang menyambar, api neraka daripada bawah menyambar, adanya anjing-anjing daripada neraka yang diutuskan. Dan yang keempat, seksaan mereka dengan api neraka Allah Ta'ala itu sendiri. Kemudian kita ambil ayat yang ke-19 sebagai ayat yang terakhir. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu adalah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain dan segala urusan pada hari itu adalah tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada ayat yang ke-19 ini menerangkan kepada kita
bahwasanya hari kiamat itu adalah merupakan hari yang tak ada siapa pun yang boleh sewenang-wenangnya bertindak untuk menolong sesiapa yang mereka kendaki tanpa izin dan restu dan redha daripada Allah Ta'ala. Sebab dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala menyatakan la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Pada hari kiamat seseorang tu tak mampu nak membuka mulut, tak mampu nak berkata-kata, nak membela diri, nak berkata, kalau nak bela diri pun tak mampu, apatah lagi nak membela orang. Ya, apatah lagi nak membela orang, maka sudah pastilah pun tidak mampu untuk mereka berbuat apa-apa, melainkan bila Allah Ta'ala izinkan untuk mereka berkata, membela diri, mempertahankan diri, dan bila Allah Ta'ala izinkan untuk orang lain membela mereka, barulah mereka akan mendapat pembelaan itu. Ini adalah satu hari yang amat dahsyat. Sebaliknya kata Allah, segala urusan itu adalah milik Allah. Wal amru yauma idzin lillah. Maksudnya segala urusan pada hari kiamat itu adalah mutlak milik kekuasaan Allah semata-mata, dan tidak ada sesiapa hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh bertindak mengikut kehendak baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, melainkan dengan melalui izin dan juga kehendak daripada Allah Subhanahu taala. Di sini ada 3 pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama, hari kiamat adalah hari manusia hanya memiliki dirinya sendiri dan dia hanya memiliki amalannya sendiri. Dia tidak memiliki keluarganya, dia tidak memiliki adik-beradiknya, dia tidak memiliki pasangannya, dia tidak memiliki kenalannya, melainkan orang-orang yang terhubung antara mereka kerana iman dan taqwa. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kamu pada Allah berkenaan dengan datang kepada kamu satu hari. Akan datang kepada kamu satu hari, seorang bapa takkan dapat memiliki anaknya. Anak tidak akan dapat memiliki bapaknya. Maknanya, bapa tak boleh tolong anak, anak tak boleh tolong bapa. Kerana pada ketika itu, bapa walaupun dia memiliki anaknya dari sudut nasab, tapi dia tidak boleh memiliki anaknya dari sudut belas kasihan. Kerana hari kiamat, apa makna hari kiamat tu? Setiap orang memiliki dirinya, maknanya dia tidak memiliki diri orang lain, maknanya dia hanya pentingkan dirinya, dia hanya kasihkan dirinya, dia hanya utamakan dirinya, dia tidak lagi mengutamakan melainkan selain dirinya sendiri. Sebab itu hari kiamat ini, antara nama lain bagi hari kiamat dipanggil sebagai Yaumun Nafsiyah. Hari yang mana manusia hanya memikirkan diri sendiri. Kita boleh bayang tak? Kita minta tolong pada ibu ayah kita, yang mana kita tahu ibu ayah kita ini adalah merupakan insan yang paling dekat, yang paling sayang dengan kita pun, tak boleh untuk memiliki kita. Maknanya tak boleh untuk memberi sesuatu pertolongan kepada kita. Yang melainkan mereka akan memiliki diri mereka sendiri, mereka akan mengutamakan diri mereka sendiri, hatta kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka, kepada ahli keluarga mereka pun tidak akan wujud, melainkan sayang kasih mereka kepada diri mereka sendiri sahaja. Kecuali kata Allah dalam surah Ad-Dukhan, surah Al-Ahqaf, kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah Ta'ala, setiap orang yang mempunyai perhubungan kekeluargaan akan menjadi musuh dan tidak saling milik antara satu dengan yang lain, kecuali orang yang beriman dan bertakwa.
Kalau mereka sama-sama beriman, mereka sama-sama bertakwa, ya, maka mereka dapat memiliki antara satu sama lain. Apa makna boleh memiliki? Mereka boleh kasih kepada orang lain boleh kasih pada mereka, mereka boleh tolong orang lain boleh tolong mereka dengan izin, of course, dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi restu untuk mereka dapat menolong. Pengajaran yang kedua, hari kiamat adalah hari milik Allah. Maliki yaumiddin. Allah adalah pemilik dan raja bagi hari kiamat. Sebab tu apa yang Allah milik? Allah milik kuasa. Tak ada lagi di hari kiamat orang yang memiliki kuasa. Semua sama. Siapa yang raja, siapa yang sultan, siapa yang Perdana Menteri, siapa yang presiden ke, siapa yang paling berkuasa kat dunia ni, bila balik ke akhirat, mereka semua sama saja dengan kita yang sebagai rakyat ni. Atau orang biasa ni. Orang kaya ke apa ke, balik ke akhirat semua kita sama. Sehingga kan kenapa Allah kata hari kiamat tu adalah hari diri sendiri? Sebab orang ni, dia tengok orang lain, oh dia ni lah raja kat dunia dulu. Tapi sekarang ni dia ni orang biasa macam saya. So dia tak boleh memberi apa-apa manfaat pada saya kerana dia dah jadi seperti saya. Maknanya hari itu, bila semua orang menjadi sama rata di ke akhirat, jadi semua orang akan fikir, oh dia ni tak ada kelebihan dah. Oh dia ni dulu dapat kelebihan. Oh dia ni dulu ada kuasa. Dia ni dulu ada ramai pengikut. Dia ni dulu ada kerajaan. Dia ni dulu ada kekayaan. Dengan kekayaan kerajaan, dengan kuasa, dengan teman dan sebagainya, boleh dia membantu kita. Tapi sekarang kita tengok ke akhirat, semua orang menjadi dirinya sendiri. Jadi, bila kita nak minta tolong kat dia, dia pun tak ada apa-apa seperti mana kita. Takkan kita nak minta tolong pada orang yang tak ada apa-apa macam kita? Kerana semua manusia sama. Sebab itulah Allah memiliki kuasa. Allah memiliki kerajaan di hari akhirat. Allah yang berkuasa nak arrange macam mana di hari akhirat orang ni boleh bercakap ke orang ni apa. Itu semua hak Allah, milik Allah. Allah juga ada kerajaan di akhirat. Tak ada orang boleh lari, tak ada orang boleh pertikaikan sistem Allah. Kerana itu kerajaan Allah. Ketiga, Allah juga pemilik kurniaan. Allah nak bagi siapa lebih, Allah nak bagi siapa kurang. Allah Ta'ala nak bagi ganjaran dia ni keampunan. Yang ni Allah tak bagi. Itu semua milik Allah. Yang keempat, Allah pemilik pembalasan dan hukuman. Allah nak balas balasan macam mana, Allah nak jatuhkan hukuman yang setimpal macam mana, bagi setiap orang tu berbeza-beza hukuman dan pembalasan, itu juga milik Allah. Yang kelima, Allah memiliki ganjaran dan kurniaan. Maksudnya Allah boleh memberikan keampunan, gandaan pahala, tambahan nikmat, ataupun Allah Ta'ala boleh naik taraf dia dalam syurga mengikut kehendak Allah. Allah nak bagi berapa banyak ganjaran, berapa banyak kurniaan, itu menjadi hak milik Allah Ta'ala, ya, kerana Allah adalah pemiliknya. Dan keenam, Allah pemilik pertolongan dan syafaat. Allah boleh izinkan siapa saja dapat syafaat, Allah boleh haramkan sesiapa dapat syafaat. Allah boleh izinkan sesiapa boleh bagi pertolongan, sesiapa tak boleh bagi pertolongan walaupun ada hubungan persaudaraan. Itu semua milik Allah. Dan yang terakhir, Allah memiliki keampunan dan juga memiliki kemaafan. Allah berhak pada hari kiamat mengampunkan siapa yang Allah kehendaki walaupun dia memiliki amalan yang sangat sedikit, dosa yang banyak. Allah ada hak autoriti untuk ampunkan dia jika Allah kehendak. Seperti mana Allah boleh mengampunkan seorang pelacur yang melakukan dosa yang besar hanya dengan memberi minum pada seekor anjing. Allah boleh mengampunkan dosa seorang peminum arak hanya disebabkan kerana dia memberi roti kepada 2 orang anak yatim, mengenai kisah Bani Israel. Maknanya itu hak milik Allah. Hari itu kita minta ampun pada Allah pun terserah Allah nak menerima. Sebab Allah suruh kita minta ampun kat dunia, tapi kalau Allah nak berikan juga keampunan, itu hak Allah. Dan yang terakhir, beberapa perkara yang dimiliki oleh manusia di hari akhirat. Sebab pada hari akhirat, manusia tidak memiliki melainkan diri mereka sendiri. Tetapi selain daripada diri mereka,
Apa lagi yang mereka miliki? Ada 5 perkara. Ingat ibu ayah sekalian, kita hanya memiliki 5 perkara ini. Ya, kita hanya memiliki 5 perkara ini. Yang pertama mereka memiliki amal yang soleh. Yakni amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya itu dikira sebagai amal soleh. Tapi kalau amalan yang tak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bukanlah daripada jenis amal yang soleh. Ya, kalau amalan tu manusia yang reka, manusia yang buat. Yang kedua, amalan yang ikhlas. Kita hanya milik apa yang ikhlas daripada amalan kita. Mana-mana saja amalan yang dikerjakan tidak ikhlas, maka kita tidak akan memiliki amalan itu. Yang ketiga, iman dan takwa. Kita hanya akan milik iman kepada Allah dan ketaatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya kita hanya akan memiliki iman, nilai iman kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kita hanya memiliki anak dan zuriat yang soleh. Ya, kalau kita tidak ada anak dan zuriat yang soleh, maka kita tidak dapat memiliki apa-apa lagi selain daripada 3 yang sebelumnya. Tapi kalau kita ada anak dan zuriat yang soleh, maka kita boleh menambah pemilikan kita di hari akhirat. Dan yang terakhir, teman yang soleh. Kalau kita tak ada zuriat yang soleh, tapi kita ada teman yang soleh, teman yang baik, maka kita ada peluang untuk menambah pemilikan kita supaya membantu kita agar kita mendapat keselamatan di hari akhirat nanti. Ya, maka ini di antara beberapa perkara yang dapat kita kongsikan pada hari ini. Moga-moga ia memberikan manfaat insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ada kelas ganti tak yang